وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surah 14. Muka surah 14 baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surah 14 baris ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi tiada lazim atasmu, tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain. Dan demikian lagi tiada lazim atasmu, yakni tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain mengetahui segala abwab, segala bab-bab ilmu fikhi, ilmu fiqh. Mana hak tiada lazim, tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain daripada berjual beli dan sewa menyewa dalam bab muamalah. Contohnya bab muamalah jual beli dan sewa menyewa itu dalam bab muamalah. Dan berkahwin bab munakahat. Dan tolak dan melukakan. Apa dia melukakan di sini? Bab janayat. Melukakan ni bab janayat. Sebab dalam fiqh ni ada 4 bahagian. Ibadah, muamalah, munakahah, kemudian janayah. Dia ada 4 rubuk dia panggil. Rubuk ni 1/4. Arba'ah 4. Rubuk 1/4. Macam contohnya salasah 3. Kita kenal nombor Arab. Kenal nombor Arab tau. Salasah. Ni dah kenal masuk pastilahnya. Salasah 3. Sulus 1/3. Khamsah 5. Khumus 1/5. Ada gitu. Sab'ah 7. Subu' 1/7. Arba'ah 4. Rubu'un 1/4. Dia panggil 4 rubuk dia panggil dalam bab fiqh. 4 1/4 lah. Dia ada 4 bahagian. Bahagian ibadah merangkumi sembahyang, puasa, zakat, haji, itu dalam bab ibadah. Muamalah, munakahah, kemudian janayah. Ni melukakan ni mana bab janayah. Tu melukakan. Sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu, tiap-tiap yang demikian itu dalam bab jual beli, sewa menyewa, bab munakahat, bab janayah, itu fardu kifayah. Fardu belajar, wajib belajar, tapi fardu kifayah.
Dalam bab muamalah munakahah bab janayah. Hak fardu ainnya dalam bab ibadah itu fardu ain. Hak tetapnya fardu ain bab solat. Itu hak tetap. Kalau bab puasa nanti nak masuk Ramadan, kena bicara sedikitlah berkaitan dengan rukun puasa, syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa. Hak tahun lepas tidak ingat dah. Contoh. Maknanya masuk bulan Rejab, Syakban, biasa je kuliah maghrib contohnya. Yang mengajar kitab, dia akan tukar tajuk untuk beberapa minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Dia akan bicara tajuk puasa. Itu fardu ain tu. Sebab apa? Tahun lepas belajar dah. Ingat ke dah? Sebab kita nak puasa Ramadan. Kita beramal wajib fardu ain dengan ilmu. Kita nak puasa Ramadan. Beramal wajib dengan ilmu. Kalau tahun lepas tu kita ingat lagi, tak payah belajar lah. Tapi biasanya akan diulangi. Jadi hak tetap fardu ain dalam bab sembahyang. Taharah, bab sembahyang, bab solat berjemaah, itu fardu ain. Kalau dalam bab zakat, hak fardu ainnya, hak berkenaan lah. Orang hak berkenaan. Orang terbabit dengan perniagaan. Wajib fardu ain bayar zakat perniagaan. Kita tak ada menega-menega ni. Kita bukan jenis menega. Jenis kerja kerajaan ke contohnya. Fardu kifayah belajar zakat perniagaan. Orang terbabit dengan ternakan. Wajib belajar zakat ternakan. Kita ada ternakan. Ada lembu puluh-puluh ekor. Ada kambing puluh-puluh ekor dalam ladang. Ada. Ayam sekor pun tak ada. Tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada unta, tak ada. Maka belajar bab zakat ternakan fardu kifayah. Orang terbabit fardu ain. Haji umrah sama juga. Orang hok nak pergi Mekah dah tu, fardu ain belajar bab haji umrah. Orang hok balik Mekah dahnya, hok balik Mekah dah. Ayah haji mak haji. Ada lagi ilmu bab haji bab umrah. Boleh tak kalau ada orang baru nak pergi Mekah, jumpa ayah haji mak haji, jadi ustazah ngajar bab haji umrah, boleh? Boleh ke? Boleh ajar? Boleh ajar? Tak ingat dah Dosa ke? Dosa apa? Dah kata fardu ain sebelum pergi Mekah tu. Dah balik Mekah dah beres dah. Ilmu tu dia hilang, tak ada dosa pun. Sebab apa? Fardu ain kepada nak beramal. Dah beramal dah, pergi Mekah siap-siap dah. Selesai dah kewajipan haji sekali sama hidup bagi yang berkemampuan. Lepas tu ilmu dilupa, tak berdosa. Sebelum pergi Mekah, nak pergi Mekah ni nama naik, fardu ain dia belajar. Lepas dari tu ilmu tu jadi fardu kifayah, bukan fardu ain dah. Kalau ingat lagi bagus, boleh ajar orang pula. Tapi biasanya tak ingat. Orang yang yalah simpanan pun tak berapa nak ada, nama pun tak naik lagi. Apa hukum dia belajar bab haji umrah? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu nak bab ibadah. Jadi maknanya hak fardu ainnya bab taharah, itu fardu ain. Bab sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang, syarat bagi solat berjamaah. Solat berjemaah, orang lelaki pandang yang mutamak mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah saja. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kita masyhurnya fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Orang lelaki dalam mazhab Syafi'i, selain berjemaah ni sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah.
Tapi kita maklum dengan fardu kifayah. Tapi pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Orang lelaki, orang perempuan solat berjemaah fardu kifayah. Fardu ain. Apa fardu ain pula orang perempuan? Dah sungguh lebih dari orang lelaki lagi. Ada tempat suami tak melintah-melintah pun. Isteri je 5 waktu. Sebab apa? Sebab fardu ain atas orang perempuan. Fardu kifayah pun tidak orang perempuan ni, maklumlah. Tak ada ni. Tetapi nak beramal, nak solat berjemaah walaupun pandangan sunnatun muakkadah, nak solat berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat untuk sah berjemaah. Orang lelaki tetaplah walaupun solat berjemaah tu bukan fardu ain, fardu kifayah pandangan Manawi tadi. Tapi orang lelaki tetap dia kena belajar bab berjemaah. Sebab orang lelaki tetap wajib berjemaah sekurang-kurangnya solat Jumaat. Maka wajiblah kena belajar bab solat berjemaah. Kalau kata solat berjemaah bukan fardu kifayah. Kalau kata fardu kifayah pun dalam kampung ni banyak tempat dah didirikan solat berjemaah. Sebab lelaki tetap tak lepas. Sebab Jumaat fardu ain. Jumaat solatnya berjemaah. Maka orang lelaki tetap wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Orang perempuan tidak ada kewajipan ni. Tapi orang perempuan nak solat berjemaah yang bukan fardu kifayah, yang bukan fardu ain, maka wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Orang perempuan sekalipun dia tak mai ke masjid sekalipun, terkadang dia nak berjemaah juga dengan anak dia di rumah contohnya. Nak berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Kalau perempuan dia tak datang ke masjid sebab dia ada regu dah di rumah, dia ada regu dah, dia ada anak ke, ada cucu ke di rumah, maka afdal di solat berjemaah di rumah daripada solat berjemaah di masjid. Walaupun regu di rumah tu hanya seorang makmum. Kalau di masjid makmum puluh-puluh ratus orang, tetap afdal perempuan berjemaah di rumah dan berjemaah di masjid. Tapi berjemaah di rumah ni, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat berjemaah. Wajib fardu ain tu. Bukan nak datang berjemaah saja. Nak solat berjemaah orang perempuan, fardu ain fardu kifayah pun tidak. Tapi nak solat berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat berjemaah. Orang sekarang ni bagus camping solat berjemaah. Camping solat berjemaah subuh sebagaimana solat Jumaat. Nak jadi ramai berjemaah subuh. Camping tu sangat bagus. Tetapi tempat yang begitu makmur solat berjemaah, subuh pun makmur ramai, boleh buat makan pula lepas main fardu subuh, makan kambing lagi. Sedap tu. Makan kambing lagi, baguslah. Mana orang pun ramai solat berjemaah di masjid tersebut. Ada tak kelah membicarakan syarat imam, syarat makmum, syarat berjemaah yang ilmunya fardu ain? Ada ke tak di tempat tu? Tak ada. Nak amal saja. Ilmu fardu ain ditinggalkan. Ini akhir zaman. Dia berbangga dengan makmur ramai, ratus makmur, ribu subuh. Tapi hak fardu ain, hukum hakam, solat berjemaah, bak muafiq, bak masbuk, tak erti apa satu pun muafiq masbuk. Contoh, pandai ni. Dia hanya penting kepada nampak gah dengan amal ramai, tapi ilmu fardu ain. Berjemaah tu bukan fardu ain. Tapi bagus kita nak pakat berjemaah untuk dapat fadilah sunnah Nabi SAW. Tapi nak beramal, wajib dahulukan ilmu. Maka fardu ain belajar bab syarat berjemaah. Ada ke tak? Buat ke tak?
Yang mana terkadang yang atur masjid itu orang jahil. Semangat nak buat amal ibadat. Semangat nak jadi naik nama masjid mereka. Tapi orangnya jahil yang pegang tu. Yang ada ni. Yang pegang tu orang jahil. Ada masalah. Orang yang pegang tu orang yang bijak pandai. Bijak pandai dalam ilmu dunia. Dahulu dia pegang pejabat. Dia bawah. Dahulu dia pegang syarikat. Dia bawah. Pejabat bawah dia teratur molek sebab dia orang bijak. Ilmu dunia. Syarikat dia berkembang baik sebab dia orang bijak dalam perniagaan. Tiba-tiba orang yang bijak di ilmu dunia ni nak jadi pegang masjid yang jahil ilmu agama. Ni dua hari. Faham tak ni? Akhirnya hanya berbangga dengan apa ni? Dengan napok ramai orang. Tapi kualitinya macam mana? Ilmunya macam mana? Ni banyak ni di bandar-bandar besar yang seumpama ni. Ini orang yang maklum kan? Ahli jemaah yang maklum kan? Tak ada dia kata. Bab-bab hukum hakam solat berjemaah. Tak ada hak berat lagi fardu ain tauhid pun tak ada. Bab taharah fardu ain fiqh lain pun tak ada. Fardu tasawuf pun tak ada. Tu lagi beratlah. Sebab apa? Diberi penguasaan kepada orang jahil. Dia hanya winapuk tadilah. Napuk ramai. Berjemaah bukan fardu ain. Nak dapat fadilah berjemaah sunnah Nabi SAW, fardu ain belajar bab syarat berjemaah. Syarat berjemaah ada 12 syarat dan setengah-setengah kitab. Muafiq masbuk hanya satu bahagian daripada pembicaraan syarat berjemaah. Muafiq masbuk hanya satu bahagian sahaja daripada solat berjemaah. Mana orang lelaki tetap berjemaah, kau akannya Jumaat. Orang perempuan pun pasti akan berjemaah. Tak mari ke masjid pun mereka berjemaah di rumah. Tetap berjemaah. Kena belajarlah syarat imam macam mana. Kalau jadi makmum muafiq macam mana. Kalau jadi makmum masbuk macam mana. Ini ilmu budak-budak je. Kalau sekolah rendah, ilmu darjah 5 muafiq masbuk. Ilmu darjah 5, bukan tingkatan 5. Darjah 5, berapa tahun darjah 5? Ada 11 tahun. Budak umur 11 tahun. Darjah 5. Budak umur 11 tahun. Ilmu budak-budak tu ilmu fardu ain. Darjah 5, bukan tingkatan 5 pun. Kita tua reta dah. Reta apa panggil dah? Bukan tua reta. Tua reta. Tua khipuk. Tua reta dah. Tak pernah belajar bab mafik masbuk. Ilmu budak jah 5. Tak malu. Rajin solat berjemaah. Dan dapat fadilah. Tidak melengkapi syarat berjemaah. Bukan kata fadilah berjemaah tak dapat. Sembahyang batal. Kosong. Tak ada sembahyang. Pada ni nak kejar ni fadilat berjemaah. Yang dikendong kejar tak dapat. Yang dikendong berciciran. Pada ni yang dikendong berciciran. Kita belajar dah bab taharah, kita belajar dah bab rukun, syarat bagi rukun. Itu untuk sah solat seorang. Untuk sah solat seorang. Untuk sah solat berjemaah, fadilat 27, sunnah Nabi SAW, akan belajar bab syarat berjamaah. Itu fardu ain. Jadi hak tetap fardu ain bab solat. Itu hak tetap fardu ain. Bab ibadat lah. Bab puasa, bab zakat, bab haji macam tadi. Bab puasa, bab zakat, bab haji. Tapi kalau orang ni memang amalan dia melazimi dengan puasa sunat, Isnin kami, ilmu bab puasa fardu ain dia kena ingat sama-sama. Sebab dia bukan hanya puasa Ramadan. Dia puasa Senin, dia puasa Khamis, dia puasa Senin, dia puasa Khamis, maka wajib fardu ain dia kena ingat. Dia punya rukun puasa, syarat puasa, perkara membatalkan puasa.
Bukan tunggu Rejab Syaban dah. Sebab dia beramal sepanjang masa istiqamah dengan puasa sunat. Hak tadi kata Rejab Syaban dia kena perbaharukan balik ilmu bab puasa bagi mereka yang hanya puasa Ramadan. Memang ada orang seumpama tu. Ada orang yang tak pernah puasa di luar Ramadan. Ada orang lelaki lah. Orang perempuan tu biasa. Orang perempuan puasa di luar bulan Ramadan. Orang perempuan biasalah sebab dia Ramadan tidak cukup. Orang perempuan biasa. Sebab dia Ramadan tak cukup kan. Perempuan biasa berpuasa pada masa orang kenyang. Puasa bulan Ramadan. Orang lapar belaka. Tak pelik. Kalau tak puasa tu susah. Tak puasa lah susah. Sebab orang lapar belaka tak ada makanan, kita nak makan. Susah sebab orang puasa belaka. Ni, pada masa orang kenyang belaka, tiba-tiba dia lapar, puasa. Ada orang lelaki yang tak pernah puasa. Sunat, tak pernah puasa sunat. Dia kata nak teras, sampai tengah hari liku. Sampai tengah hari, dia kata lain kali dia royak kau beritahu perempuan dia, nak puasa sunat supaya tinggal untuk sahur. Opang dia kata apa? Tak payah lah. Opang dia tak mau layang. Begitu no. Apa isi tak mau layang? Sebab apa? Hangat tai ayam dia kata. Tengah hari buka. Ada orang lelaki seumpama tu. Sebab tu ada orang walaupun dia musafir, syarat membenarkan dia berbuka, dia tidak berbuka. Dia tidak berbuka. Sebab apa? Tak boleh nak qada. Dia tak boleh nak qada. Kenapa? Dia tak boleh nak puasa di luar bulan Ramadan. Ada seumpama tu. Orang ni kuat amal ibadat. Tapi dia bab makan dia tak boleh. Bab lapar perut dia tak boleh. Bab lapar perut. Dak lapar perut seorang, orang lain kenyang tu tak boleh tu. Kalau lapar perut belaka, puasa belaka okeylah. Kedai-kedai pun tutup. Ni kita lapar perut. Lalu sekedar ramai orang. Tahan ujian? Tahan ujian? Kalau bulan puasa, kedai tutup belaka, memanglah. Waktu mudah je, tambahan pula wajib. Hak ni puasa sunat. Jadi hak pasal ni lah. Rejab Syaban, dia kena perbaharukan bab puasa. Tapi kalau orang yang melazimi puasa sunat, ilmu buat puasa, fardu ain dia kena tahu sokmo-sokmo. Sebab dia nak beramal dengan puasa sunat. Pada ni. Tapi tetap dah fardu ainnya, bab taharah, bab solat berjemaah, hak tu tetaplah, hak tu fardu ain. Hak tu tetap. Dalam bab ibadah ni. Bab solat, bab ibadah, bab puasa, bab zakat, bab haji. Ni, bab muamalah. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Hak ni bukan fardu ain daripada ilmu fikhi, daripada ilmu fiqh. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang bukan itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi disebut di sini fardu kifayah. Dia gini je, kita kena ingat apa yang kita beramal, maka wajib kita mengetahui. Kita terbabit dengan jual beli. Kita kena tahu juga sedikit. Sebab kita terbabit dengan amalan jual beli. Kita terbabit dengan amalan sewa menyewa. Kita terbabit dengan amalan sewa menyewa. Maka kena tahu sedikit. Jual beli. Macam mana dengan hukum akad jual beli. Anda tahu juga tu. Akad sewa menyewa. Dalam bab muamalah. Orang yang terbabit dengan bersyarikah, bersekutu, berkongsi modal. Dia kena belajar bab syarikah dalam bab muamalah. Bab muamalah ni banyaklah. Jual beli, sewa menyewa, dalam bab gada menggada, bab hiwalah, bab dhaman, bab wakalah, mukhabarah, muzara'ah, musaqah. Dia kena tahu sedikit. Kalau terbabit lah. Kalau dia terbabit dengan bersyarikat, berkongsi modal, macam mana cara dia?
berkongsi modal dengan tenaga. Hak ni dia bersyarikat, tapi hak ni buat keluar modal. Dia punya regu dia, pasangan dia buat kerja. Buat kerja. Bersyarikat. Macam mana dalam hukum syaraknya macam mana bersyarikat? Tu kena belajar tu. Kalau yang terbabit lah, dia kena belajar. Dia kena belajar molek bab bersyarikat. Dia kena tahu juga sedikit bab wakaf, bab heboh, bab wasiat. Dia tahu juga tu bab muamalah belaka tu. Bab faraid. Kena tahu serba sedikit kena tahu. Mana kalau bab heboh. Bab heboh. Anak, mak, ayah beri pada masih hidup kepada anak cucu contohnya, apa hukum dia. Dalam bab ini dalam bab wasiat, seseorang wasiat, manakah wasiat yang sah, manakah wasiat yang tidak sah, mana wasiat yang bergantung kepada persetujuan waris. Bab faraid pula, rekah-rekah nak tahu juga. Saya kasarlah, cara terperinci tak apalah. Bab faraid ni kita pergi pejabat, biar pejabat yang uruskan. Ada ni, nak belajar betul-betul bab faraid. Kadang-kadang orang belajar pondok pun penimpala juga bab faraid ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu serba sedikit. Nak perinci, pergi jabat. Biar tahu. Jangan buat jahil tukir sangat. Jahil tukir, faham tak? Jahil tukir. Mati je, aku nak oning. Aku nak oning. Aku nak oning. Nak mana? Kira dululah. Jadi masuk khelong pula. Khelong pula tu, pasangan sebelah tu, hak tak ada kena-mengena, khelong juga. Hak sebelah dia tu. Hak tak ada kena-mengena tu. Dengan harta arwah ibu bapa. Hak tak ada kena-mengena, bukan anak menantu je. Hak tu khelong. Dia cocok kepada anak. Hak tu apa? Kena kira belaka. Kira belaka lah. Kena kira belaka. Sudu sebatang pun kena kira. Ada ni. Pinggang sekeping pun kena kira. Jangan pakai. Tiba-tiba tak doa. Dah pakai mana? Pinggang comel. Tak apa dia lagi. Hak ipom, hak jelas tu lah. Nak. So tu laki dia ambil. Tu laki pula abang sulung. Gomong lalu dah bini dia nak. Lama dah bini dia kenang ke pinggang. Lepas tu mana? Tak ada dah walik dah. Jahil tukir orang panggil. Takkan hak tu nak kira. Memang kena kira. Kira molek macam mana hak ni. Hak yang berhak. Yang menantu tu jauh-jauh duduk. Disuruh balik rumah dia lah. Dia duduk nyibuk situ. Jauh-jauh tu. Hak tak ada kena-kena tu. Main dia itah hak tu nampak hak tu kenang hak ni. Susah tu hak jahil tukir. Ya di balik rumah dia duduk jauh. Yang berhak ni macam mana hak ni. Ada orang nak kedok. Masing-masing kata hak ni. Hak ni tak embuh. Hak ni pun tak embuh. Hak ni pun tak embuh. Lepas tu siapa hak nak? Tak apalah. Dia ambil. Boleh ambil lah. Tapi wajib dengan persetujuan waris yang berhak. Bukan pakai ambil ikut minat. Ambil ikut kenang. Haram seumpama tu. Bukan hak kamu. Hak kesemua ada. Ada ni.